Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bahagian untuk latar belakang dan tajuk saya pada ni iaitu siapa saya di hatinya. Baiklah, saya akan terangkan satu persatu. Ia mengisahkan tentang isteri yang merasai kesakitan yang mana dia tidak dapat membantu dirinya sendiri. Hidup isteri ini seakan musnah dengan sikap suami yang tidak pernah berterima rasa dan mementingkan diri atas sebab suka memaksa dan selalu dipukul, ditubuh juga menyakitkan hati. Suaminya sering memaksa melakukan hubungan seks tanpa mengira situasi. Mereka juga ditemukan di alam universiti. Mereka mengenali di antara satu sama lain di alam universiti selama 4 tahun sebelum masing-masing tamat pengajian. Juga boleh dikatakan rakan-rakan kampus tahu tentang status hubungan mereka. Suami sebelum berkahwin selalu ambil berat terhadap isterinya semasa bercinta. Isteri menganggapkan perkahwinan ini adalah neraka baginya. Dan isteri sering bertanya adakah beliau ini hamba, kuli atau hamba seks. Pada awal perkahwinan mereka kerap melakukan hubungan kelamin atas kemungkinan teruja kerana pengantin baru. Itu tanggapan isteri pada awal perkahwinannya. Mereka juga dikurniakan seorang anak. Keinginan suami terhadap seks sangat tinggi dan isteri sudah merasa bosan dengan sikap suaminya kerana tidak memahami situasi isteri apabila kepenatan. Isteri pula bekerja di siang hari menguruskan rumah tangga pada waktu pulang kerja, masak untuk keluarga dan sebagainya. Pada hujung minggu berkemungkinan isteri mahu berehat, tetapi si suami masih dengan sikapnya yang meminta melakukan hubungan kelamin tidak kira waktu dan tempat. Apabila isteri menolak dengan baik, suami keluarkan kata-kata kesat kepadanya dan menguruskan hati beliau. Beliau tidak boleh bercerita kepada orang lain atas sebab mempunyai 3 adik lelaki, seorang anak perempuan dan ibunya yang tidak sihat, dan itu sebab malu mungkin. Dan keinginan yang sangat tinggi si isteri untuk mencari kaunselor demi membantunya. Dan akhir sekali isteri ingin tahu adakah perkara ini boleh dibawa ke peringkat atasan iaitu mahkamah untuk keadilan dirinya, kerana beliau terlalu sedih akibat dianggap saja seksual saja. Sekian, terima kasih. Okey, kita teruskan kepada slide yang seterusnya, iaitu penerokan isu keseluruhan dan juga isu sebenar. Saya Nur Syakira binti Cik Ali, nombor matrik I17302423. Okey. Berdasarkan kes ni, isu keseluruhan yang didapati ialah si isteri tiada tempat mengadu tentang permasalahan rumah tangganya. Si isteri ini juga keliru dengan status dirinya sama ada dia sebagai seorang isteri yang perlu dilayan dengan baik atau seorang hamba seks kepada suaminya sendiri. Sikap suaminya yang sering menginginkan hubungan seks tanpa kerelaan dirinya iaitu kerelaan isteri dan tidak memahami keadaan isterinya menjadikan isterinya terlalu sedih dan terlalu benci kepada suaminya. Perkara ini berlanjutan kerana masih belum mendapat jalan penyelesaian mengakibatkan si isteri ini terasa bosan dan selalu melayani suaminya tanpa kerelaan dirinya sendiri. Okey, berdasarkan kajian kes ni juga, saya dapati isu yang sebenar ni ialah isu komunikasi, di mana mereka memerlukan persefahaman dan juga toleransi antara satu sama lain, iaitu antara suami dan juga isteri. Pada situasi ini, kelihatan si isteri ini memerlukan perhatian suami dan inginkan suami memahami tentang dirinya yang penat dan juga letih. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hafizah Asri binti Rosli. Nombor matrik I1810259. Okey, untuk pembentangan seterusnya saya menerangkan mengenai teori apa yang digunakan, yang sesuai yang digunakan dalam isu permasalahan yang diberikan untuk kumpulan kami, iaitu teori yang kami menggunakan ialah lebih kepada teori keluarga eksperiental. Okey, teori keluarga eksperiental ni yang diasaskan oleh Charles Whittaker pada tahun 1912 hingga 1995, yang mana beliau dilahirkan pada tahun 1912 di New York.
Okey, teori ini dihasilkan daripada pergerakan psikologi kewujudan humanistik pada tahun 1960-an, berkembang daripada teori Gestalt, psikodrama dan juga teori pemusatan klien. Okey, untuk teori keluarga experiential ni, dia lebih menekankan tentang konsep here and now, yang mana lebih kepada penekanan terkini dan bukannya melihat pada tekanan kisah silam ataupun masa-masa lampau oleh klien tersebut. So jadinya teori ini lebih kepada menerangkan pada kini, yang lebih fokus kepada isu yang terkini, bukannya isu-isu yang lama-lama. So terapi ini juga memberi fokus kepada pengalaman emosi berbanding dengan corak interaksi keluarga. Jadi terapi ini lebih kepada fokus kepada isu perasaan ataupun pengalaman emosi yang dialami oleh klien tersebut. Sebagai contoh, mengalami permasalahan pergaduhan dengan suami atas sebab kesalahfahaman, ataupun kurang interaksi dengan keluarga, ataupun kurang mendapat kasih sayang daripada keluarga. Itu adalah salah satu pengalaman emosi yang mana lebih terapi ini lebih kepada tekan kepada kini dan juga lebih kepada tekan kepada pengalaman emosi, lebih kepada fokus kepada perasaan klien tersebut. Okey, pandangan teori terhadap semula jadi manusia. Yang pertama ialah individu tidak sedar dengan emosi mereka. Jika sedar dengan emosi mereka, individu tu akan menahannya, lebih cenderung tidak meluahkan perasaan. Okey, dalam pandangan teori yang saya faham ialah individu ni emosi individu ni selalunya kita tidak sedar bahawa apa yang kita tengah luahkan atau apa yang kita ingin menunjukkan perasaan kita kepada individu lain. Sebagai contoh, jika kita tengah marah seseorang ataupun tengah sakit hati seseorang, emosi tu dia sebenarnya perkara yang kita tak sedar pun, yang kita tengah marah ataupun kita tengah sakit hati sekarang. Sebab emosi ni dia akan keluar jika kita mempunyai perasaan ataupun tengah mengalami situasi yang kita tak jangka apa yang kita akan keluar perasaan tersebut. So jika kita individu yang dia sedar dengan emosinya, selalunya kita emosi marah. Okey, saya bagi contoh pada emosi marah. Jika individu dia sedar yang dimarah, dia akan mampu untuk menahannya. Tapi jika individu tersebut dia tidak sedar untuk sedar apa emosi yang tengah diluahkan, selalunya dia tak sedar apa yang dimarah, dia tak akan menahannya, dia lebih melepaskan supaya itu selalunya emosi luar ni dia mengeluarkan satu kepuasan dari diri, sebab marah ni dia tertanam dalam hati sendiri. So benda tu dah tertanam, sekiranya situasi itu membuatkan luar kawalan dia, so dia akan tidak sedar dan mengeluarkan segala apa emosi dia pada waktu itu. So okey, lebih cenderung mana dan selalunya dia lebih cenderung untuk tidak meluahkan perasaan jika kita rasakan kita tak perlu untuk meluahkan, atau tidak dalam keluarga kita tiada hak untuk bersuara. So kebanyakan kita untuk menahankan perasaan ataupun memenangkan perasaan itu daripada meluahkan. Okay. Yang kedua, simptom-simptom diluahkan dengan cara ditujukan dalam keadaan verbal, selalu diluahkan dalam tingkah laku non-verbal. So kita meluahkan dengan cara verbal, tapi tingkah laku kita ni adalah satu perkara yang kita tingkah laku non-verbal. So selalunya kita akan luahkan sesuatu itu berbandingkan keadaan verbal, dan tingkah laku kita itu adalah non-verbal. Okey. Yang ketiga ialah mengelak daripada berjumpa antara satu sama lain dan memberi masa tanpa aktiviti berkeluarga. Selalunya teori ini berpandangan bahawa jika berlakunya sesuatu keluarga yang kurang interaksi ataupun banyak melakukan persefahaman antara satu sama lain, dia banyak membuatkan keluarga ni mengelak dalam sesuatu perkara supaya tidak berlakunya terlalu besar masalah yang dilakukan. Dan yang keempat ialah ketidakfungsian keluarga. Selalunya ketidakfungsian keluarga ni wujud jika kita tidak kurangnya kasih sayang antara keluarga, ataupun kita mengalami
kurang interaksi ataupun komunikasi antara satu sama lain. Ada juga mengatakan tidak menghargai dalam keluarga, akan wujudnya ketidakfungsian keluarga. So ni adalah pandangan-pandangan teori experimental terhadap semula jadi manusia. Okey. Dan seterusnya tingkah laku dalam teori ini. Teori ini lebih kepada tingkah laku bermasalah itu wujud apabila berlakunya pengabaian dorongan, penindasan perasaan dan kurang kasih sayang dalam keluarga. So selalunya tingkah laku ini akan ataupun mengelak daripada untuk duduk satu tempat yang boleh kita berbincang. Sebenarnya dia akan wujud jika kita merasakan diri kita dalam keluarga tu diabaikan ataupun kurang kasih sayang dalam keluarga ataupun tidak dihargai oleh keluarga sendiri. So jadi matlamat utama terapi ini adalah untuk membuatkan perubahan kepada ahli keluarga melalui 3 cara, iaitu setiap ahli keluarga perlu kongruen dan jujur, dan dalam melakukan apa yang dilihat dirasai diberikan tentang ahli keluarga. Okey, jadi apa yang saya boleh relate dengan isu yang dapati seorang isteri itu merasakan adakah dia ni hak dia sebagai isteri tu adalah sebagai isteri dalam keluarga ataupun hanyalah seorang yang dilepaskan untuk hubungan seks saja. So sebabkan dia tidak ada hak untuk bersuara, sebab setiap kali dia bersuara ataupun dia ingin mengeluarkan emosi dia tu, dia mendapat satu tindak balas yang negatif daripada suami dia. Sebab itu akan berlakunya jika kita jujur, jika kita meluahkan apa yang rasa tapi mendapatkan satu perkara yang negatif, kita akan merasakan diri kita tak dihargai. So pentingnya dalam keluarga ni kita kena perlu ada sikap kongruen, kita sikap jujur. Setiap apa yang kita buat, setiap apa yang dilakukan, kita perlu bersikap jujur dalam keluarga. So matlamat terapi ini adalah lebih kepada merubahkan ahli keluarga tersebut untuk bersikap jujur dan menghargai antara satu lain dan mempunyai persefahaman antara satu sama lain. So yang ketiga, menghargai keunikan setiap ahli dan berbeza ahli perlu diiktiraf secara terbuka dan dimaafkan untuk berkembang keluarga. So yang seperti saya lihat daripada isu ni, saya dapati bahawa isteri ni merasakan diri dia tidak dihargai oleh suami dia. Dia merasakan kurang kasih sayang daripada suami dia. Jadi untuk membentukkan satu keluarga yang dihargai dan memberi kasih sayang, suami itu sendiri perlu membentuk atau memberikan satu peiktirafan kepada sang isteri, supaya isteri merasakan diri dia adalah seorang isteri yang dihargai dalam keluarga. So peranan, dan jika dalam keluarga tu mempunyai anak-anak lah, sebagai contoh, kita sebagai ibu bapa juga perlu membentukkan satu perkara yang pengiktirafan kepada anak-anak dengan menghargai, memberi kasih sayang sepenuhnya. So dengan adanya perkara-perkara itu, perkara tersebut, kita merasakan keluarga tersebut ada satu keluarga yang harmoni, mudah untuk berinteraksi, senang untuk berkomunikasi, senang untuk meluahkan emosi. So jika kita mempunyai keluarga yang memberi ruang kepada kita dalam keluarga untuk meluah ataupun mengeluarkan haknya sebagai keluarga, takkan berlakunya perkara yang permasalahan dalam keluarga tersebut. So ni adalah lebih saya menerangkan teori yang digunakan. So saya rasa ini adalah satu teori yang sesuai digunakan kerana seterusnya kita masuk kepada teknik yang digunakan. Sebelum tu, nama saya Nurliana Isafina binti Muhammad Rawi, I181026557. Teknik yang sesuai digunakan dalam kajian kes ini adalah teknik kerusi kosong. Seperti yang kita ketahui, teknik kerusi kosong ni dia sangat famous dalam teori Gestalt. Tapi kalau kita nak aplikasikan dalam kaunseling keluarga, kita juga kaunselor ni akan mendedahkan kepada klien mengenai kaunseling individu terlebih dahulu. Maksudnya teknik ini digunakan dalam
kaunseling individu yang melibatkan suami dan isteri. Okey, mereka ni akan melakukan peluan emosi yang menggunakan teknik kursi kosong, di mana kalau bagi pihak isteri, kursi kosong tu akan dianggap sebagai suami dan peluhan emosi tu akan berlaku lah pada ketika itu. Okey, setelah kedua-duanya selesai meluahkan emosi dengan menggunakan teknik kursi kosong yang dikendalikan oleh kaunselor ni, kaunselor ni akan bawa klien diorang ni, maksudnya suami dan isterinya, ke sesi kaunseling keluarga untuk bersama-sama membincangkan apa yang diluahkan pada sesi sebelum ni, sesi individu sebelum ni. Okay, jadinya tujuan kaunselor melakukan teknik ni adalah untuk memperoleh maklumat daripada kedua-dua belah pihak untuk mereka ni semasa sesi kaunseling keluarga berlaku tu, kaunselor ni mempunyai data-data dan maklumat mengenai apa yang diceritakan dalam kaunseling individu tadi dengan menggunakan teknik kursi kosong tu. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nabila binti Azmi, I1810215. Saya akan membentangkan mengenai kemahiran-kemahiran yang boleh digunakan. Okey, yang pertama adalah kemahiran membina hubungan, yang kedua adalah kemahiran perstrukturan, yang ketiga adalah kemahiran mendengar, yang keempat adalah kemahiran menyoal, yang kelima adalah kemahiran parafrasa, yang keenam adalah kemahiran meneroka, kemahiran berempati, dan yang terakhir adalah kemahiran merumus. Okey, kemahiran membina hubungan adalah merupakan langkah yang paling awal lah dalam menjalankan sesi kaunseling. Okey, tujuannya adalah untuk kita membina hubungan yang mesra, saling mempercayai dan rasa selamat antara kaunselor dan klien, supaya klien ni sedia untuk berbincang dengan kaunselor. Okey, tahap ni termasuklah untuk kita memberi perangsang yang positif lah, maknanya memberi tanggapan yang positif lah kepada klien untuk menjalankan sesi. Okey, seterusnya adalah kemahiran perstrukturan. Okey, kemahiran perstrukturan ni adalah satu kemahiran yang sangat penting, di mana dalam kemahiran ni adalah kaunselor dapat membina hubungan yang mesra dengan klien. Okey, dalam perstrukturan ni kaunselor harus menerangkan peranan ataupun tanggungjawab kaunselor dan klien sebelum memulakan sesi kaunseling. Seterusnya, jangka masa sesi, etika kerahsiaan juga perlu diterangkan. Perstrukturan yang mudah, ringkas dapat membantu klien memahami apa yang bakal dilaksanakan dan apa yang diharapkan. Okey, seterusnya adalah kemahiran mendengar. Okey, bagi kemahiran mendengar adalah merupakan kemahiran yang sangat penting dalam sesi kaunseling. Ini kerana kaunselor perlu banyak meluangkan masa untuk mendengar apa yang klien bakal ceritakan, dan kena benar-benar memahamilah apa yang telah diperkatakan oleh klien. Lepas tu, kaunselor kena bagi tumpuan yang sepenuhnya dalam pemerhatian yang sepenuhnya untuk mendengar apa yang klien akan sampaikan. Selain itu, gerak-geri klien juga kita harus, kaunselor harus lihat dan dengarlah sama ada dari segi tingkah laku klien tu pun memainkan peranan. Okey, seterusnya adalah kemahiran menyoal. Okey, bagi kemahiran menyoal ni adalah kemahiran yang sangat mudah lah untuk kita dapatkan maklumat. Okey, biasanya soalan akan ditanya oleh kaunselor dan klien akan menjawab soalan tersebut. Okey, ada dua jenis bentuk menyoal, iaitu kaunselor boleh menyoal soalan terbuka maupun soalan yang tertutup. Okey, kalau soalan terbuka memerlukan penjelasan yang panjang. Okey, kalau soalan yang tertutup memerlukan jawapan yang pendek lah.
Okey, yang seterusnya adalah kemahiran perafrasa. Kemahiran perafrasa adalah respon kaunselor setelah mendengar isi dan memahami tingkah laku klien. Pemahaman kaunselor adalah yang dinyatakan dalam bentuk ayat yang agak pendek tetapi tepat dan padat maksudnya. Okey, matlamat utama adalah untuk memudahkan penerokaan ke atas klien. Membuat perafrasa adalah penting untuk menunjukkan kaunselor mendengar dan memahami apa yang dinyatakan oleh kaunselor. Okey, seterusnya adalah kemahiran meneroka. Kemahiran meneroka ni adalah sangat pentinglah untuk menjayakan sesi ni, sebab tanpa penerokaan sesi kaunseling tidak akan berjalan dengan lancar. Okey, yang seterusnya adalah kemahiran berempati. Okey, kemahiran berempati ni adalah kemahiran yang sangat penting jugalah untuk kaunselor menjalankan sesi ni, sebab empati adalah proses untuk memahami perasaan, emosi dan perasaan seseorang. Okey. Dengan adanya kemahiran empati ni, kaunselor dapat berupaya untuk memahami emosi dan dapat merasai apa yang dirasai oleh klien. Okey. Seterusnya adalah yang terakhir adalah kemahiran merumus. Kemahiran merumus ni adalah kemahiran merumus ni kita boleh buat di peringkat permulaan, pertengahan dengan akhir. Kalau permulaan sebab tu sesi yang mula-mula lah, macam bila kita dah mulakan sesi yang kedua, so pada sesi yang pertama tu kita akan buat rumusan di sesi yang kedua. Okey, kalau rumusan pertengahan sesi ni sekiranya macam klien tu dah nak masuk ke topik yang lain, macam dah lari lah daripada topik yang asal, dan rumusan yang terakhir adalah rumusan keseluruhan, di mana rumusan tu dia menceritakan kaunselor memberi rumusan daripada awal sesi sehingga akhir sesi. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bibi Ilati binti Sadunkan, nombor matrik I18102744. Baiklah, saya akan sambung bahagian pembentangan untuk refleksi kepada kajian kes ini. Jadi pasangan ini, suami isteri ini telah berkenalan dari zaman universiti lagi, di zaman kampus lagi, dan telah mendirikan rumah tangga setelah tamat belajar, dan mereka juga turut dikurniakan seorang cahaya mata. Jadi apa yang berlaku, isu yang telah berlaku di dalam kajian kes ini ialah suami tersebut mengalami isu ataupun masalah ketagihan seks. Jadi perkara tersebut telah menyebabkan isteri merasa sering disakiti oleh suami, dan juga suami telah menjadikan isteri sebagai tempat untuk melepaskan atau memuaskan nafsu dirinya. Keadaan bertambah semakin parah atau semakin teruk apabila selepas kelahiran cahaya mata yang pertama, yang mana tahap ketagihan suaminya terhadap seks semakin tinggi. Suami telah memaksa isteri untuk melakukan hubungan ini tanpa mengira waktu atau keadaan, dan secara paksa. Sama ada isteri rela atau tidak, suami tetap memaksa isteri untuk melakukan hubungan untuk melayani dirinya. Isteri merasa terseksa diperlakukan seperti hamba seks, dan isteri juga telah mempertikaikan hak dirinya sebagai seorang isteri, dan merasakan dirinya tidak dilayan seperti seorang isteri yang sewajarnya lah. Okey, jadinya isteri juga, si isteri mempunyai komitmen seorang wanita yang berkerjaya. Jadi isteri terpaksa menguruskan pekerjaannya, menguruskan rumah, menguruskan anak, dan pada malam hari isteri terpaksa melayani suami. Perkara ini telah menyebabkan suami dirinya merasa sangat letih, dan juga merasakan apa yang dilakukan oleh suaminya ini sesuatu yang tidak wajar, kerana suami tidak dapat memahami dirinya. Bila si isteri cuba untuk menolak permintaan suami, maka suami akan menjadi berang dan akan berkelakuan kasar terhadap dirinya. Jadi
isteri akhirnya berada dalam keadaan buntu di mana dia tidak tahu apa yang perlu dilakukan. Isteri tidak tahu bagaimana untuk menyelesaikan isu yang dialami. Isteri juga tidak tahu kepada siapa dia sepatutnya menceritakan isu yang dialami. Isteri pernah cuba untuk mendapatkan bantuan kaunselor, namun perkara tersebut tidak membuahkan hasil kerana tidak berjaya mendapatkan mana-mana bantuan kaunselor. Dan akhirnya isteri menjadi tawar hati dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh suaminya, kerana pada dirinya hanya menjadi pemuas nafsu untuk suaminya sahaja. Dan pada pendapat isteri juga, suami itu hanya mendapat badannya sahaja tapi bukan jiwa dan kasih sayang dirinya. Jadi menjadi persoalan kepada si isteri, adakah perkara ini berdosa? Adakah dia berdosa kerana berkelakuan sedemikian pada suami? Jadi apa yang boleh dilakukan ialah mungkin perkara pertama ialah kerana isteri juga ada menyatakan bahawa adakah dia perlu untuk mengadu ataupun membuat aduan di mahkamah syariah. Sebenarnya perkara yang perlu dilakukan oleh isteri ialah, benda pertama ialah melaporkan perkara tersebut kepada pejabat agama, dan pihak di pejabat agama akan membantu untuk merujuk isteri tersebut kepada kaunselor, untuk merujuk kepada kaunselor bagi menyelesaikan isu yang dialami lah. Seterusnya setelah itu akan kedua-dua pasangan akan dipanggil untuk menjalankan sesi dan untuk dilihat apakah isu yang dialami dan sebagainya. Dan dari situ kaunselor perlu membantu. Isu yang pertama ialah membantu masalah suami, membantu suami yang mengalami masalah ketagihan seks, menyelesaikan isu tersebut dahulu, baru kemudian menyelesaikan isu-isu lain. Antara isu yang kini isu yang perlu diselesaikan juga ialah masalah tawar hati isteri tersebut, yang mana isteri tersebut tidak merasakan apa-apa lagi bila bersama dengan suami. Dia lebih kepada merasakan hanya untuk memuaskan nafsu suaminya sahaja. Jadi itu sedikit refleksi yang dapat saya kongsikan daripada kajian kes ini. Jadi peranan kaunselor perlu membantu isteri dahulu untuk mendapatkan saluran yang betul bagaimana untuk melaporkan sekiranya berlaku kejadian seperti ini. Jadi saya rasa itu sahaja daripada saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.